kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Dalam kita bercakap mengenai perbekalan tambahan, mengenai bajet tambahan yang diberikan oleh kerajaan pada tahun lepas, ada peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Komunikasi. Jadi perkara pertama yang saya nak sentuh Yang di-Pertua ialah mengenai kebebasan media dalam negara kita. Kalau kita lihat dalam pilihan raya dan sebelum-sebelum itu lagi, boleh kata semua parti yang diwakili dalam Dewan Rakyat hari ini ada menyebut mengenai kepentingan kita mempertahankan kebebasan bersuara dan kebebasan media. Tetapi bagaimanapun kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini adalah sebaliknya. Walaupun ada peruntukan tambahan yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan, yang kita lihat ialah apa yang dilakukan oleh pihak kementerian dan pihak kerajaan seolah-olah mundur banyak tahun ke belakang. Dan apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa ada satu perkara yang kita patut ambil berat dan ambil perhatian. Kerana kalau dilihat, kalau kita bertemu dengan rakan-rakan wartawan, rakan-rakan editor, ramai yang bercakap mengenai bagaimana mereka mendapat panggilan. Ada kandungan yang kena diubah, ada headline yang kena diubah. Dan dalam hal ini, kadang-kadang ia bukan disebabkan media itu berat sebelah. Tetapi hakikatnya, antara pembeli terbesar, the biggest media buyer dalam negara kita adalah agensi-agensi kerajaan dan kementerian-kementerian. Dan ini menimbulkan sedikit rasa serba salah di kalangan pengamal media. Yang mana saya rasa kita perlu ambil berat, kita kena pastikan bahawa usaha untuk memastikan media kita bebas. Walaupun dalam keadaan kerajaan menjadi pembeli terbesar media buy, media space dalam negara kita, kebebasan media mestilah dipertahankan. Antara perkara yang lebih membimbangkan Yang di-Pertua ialah kebebasan dalam media sosial. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita sejak kebelakangan ini, penurunan kandungan, penutupan akaun, dipanggil untuk siasatan dan macam-macam lagi lah. Berlaku dengan cara yang terlalu banyak kalau nak dikira. Kalau nak disebut pun ramai yang terlibat. Tetapi hakikatnya, dan saya rasa semua orang sedia maklum, yang paling pantas tindakan diambil ialah kalau sekiranya ia bersifat mengkritik kerajaan. Tetapi kalau sekiranya dia memfitnah kita di sebelah Perikatan Nasional, tindakan itu tidak diambil dan tidak berjalan pun. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya ada buat aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM. Malahan saya timbulkan kepada Yang Berhormat Menteri mengenai aduan saya, mengenai fitnah yang dilontarkan oleh seorang individu yang namanya ialah Muhammad Syukri Syamsuddin. Dan fitnah ini apabila tidak diambil tindakan oleh SKMM, saya bawa ke mahkamah. Saya hantar demand letter sehingga beliau akhirnya dibawa ke mahkamah dan meminta maaf kepada saya dalam mahkamah. Mahkamah boleh selesaikan sehingga hari ini aduan yang dibuat kepada SKMM tidak berjalan. Apa gunanya peruntukan yang sebegitu banyak diberikan kalau sekiranya efisiensi SKMM ini hanyalah berat sebelah semata-mata. Di waktu yang sama Yang di-Pertua, ada juga peruntukan yang diberi kepada JCOM, Jabatan Komunikasi Komuniti. Sebentar bawah kepala berapa ni? Sorry? Ini peringkat dasar Yang di-Pertua. Oh, okey. Teruskan. Okey. Lari sikit point. Okey. Ini gangguan Yang di-Pertua. Ada juga peruntukan yang diberikan kepada JCOM, Jabatan Komunikasi Komuniti. Saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM ini sehingga mereka mendapat keutamaan sebegitu sekali dengan peruntukan yang diberikan, penubuhan, pelantikan yang dibuat dan sebagainya. Sedangkan agenda sebenar mestilah mengenai kebebasan media, Majlis Media Malaysia sehingga hari ini tidak dapat ditubuhkan dan tidak dilancarkan lagi walaupun kod etika untuk wartawan dilancarkan oleh kerajaan. Satu benda yang tidak pernah berlaku dalam negara kita sejak merdeka. Ini adalah kepincangan dalam menentukan keutamaan. Dan bagi saya, daripada kita beri keutamaan kepada entiti macam JCOM, lebih baik entiti seperti Majlis Media Malaysia diutamakan agar berlaku self-regulation di kalangan media di Malaysia. Itu mengenai Kementerian Komunikasi Yang di-Pertua. Saya nak pindah sedikit kepada satu topik yang saya dah timbulkan sebelum ini mengenai Kementerian Kesihatan. Saya agak bimbang dan mula-mula sekali saya nak nyatakan saya menyokong usaha kerajaan untuk mengawal penggunaan produk tembakau dalam negara, tapi saya agak bimbang mengenai penggunaan vape yang banyak ditimbulkan oleh ibu bapa kepada saya di kawasan saya di Tasik Gelugor, yang mana kandungan vape ini tidak ada kawalan dan tak ada siapa-siapa yang publish kandungan vape dalam satu-satu alat vape itu. Saya minta supaya Kementerian Kesihatan mengambil berat mengenai perkara ini supaya ada
kawalan dan ada ketelusan yang diberikan. Akhir sekali, yang betul, saya nak menyentuh sedikit mengenai dasar kita dan cara kita beroperasi dalam Dewan ini secara keseluruhan. Sebelum ini pun saya pernah sebut yang betul bagaimana sebenarnya perbahasan kita. Kalau dilihat baik dari pihak kerajaan maupun pihak pemakang, kita berusaha untuk memberi pandangan sebaik yang mungkin. Dalam beberapa akta yang dibentangkan, undang-undang dibentangkan, pandangan dari pihak kerajaan pun ada yang baiknya, dari pihak pemakang pun ada yang baiknya. Bagaimanapun proses yang kita lalui ini, bagi saya sebagai ahli parlimen yang baru, ahli Dewan Rakyat yang baru, saya melihat seolah-olah perbahasan kita sebenarnya macam tak ada faedah dalam Dewan ini. Sepatutnya institusi Dewan Rakyat, Dewan Negara diperkasakan dan boleh dilakukan perubahan. Terutama sekali kalau ada wakil rakyat daripada sebelah kerajaan yang juga memberikan pandangan. Jadi saya mohon, saya rasa ini mungkin di peringkat Jabatan Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang dan mungkin di institusi yang pertua sendiri agar memberi perhatian kepada perkara ini supaya tidak berlaku lagi keadaan yang mana kalau kita bahas, punyalah penat bahas, satu perkataan pun tidak boleh diubah. Alangkah baiknya kalau kita gunakan peluang perbahasan ini untuk cari idea-idea yang bernas dan kita cari cara untuk meluluskan suatu akta demi kebaikan negara dengan perubahan-perubahan yang dicadangkan baik di pihak pemakang, apatah lagi kalau datang cadangan itu daripada pihak kerajaan. Sekian yang betul, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dari Gelugor, berikut saya memsilakan Yang Berhormat Bayan Baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya bangun untuk membahaskan perbelanjaan IUU perbelanjaan tambahan pertama untuk tahun 2023. Tuan Yang Di-Pertua, kita tahu bahawa kita Malaysia ni kita dalam keadaan fiskal defisit yang amat tinggi. Jadi secara umumnya kita harap bahawa kita boleh kontrol fiscal spending kita supaya dia tidak terlampau besar dan saya juga faham bahawa keadaan kerajaan kerana ini memang adalah bajet pertama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri yang baru, maka dia inherit perbelanjaan yang dulu bajet yang telah